Sejak kebelakangan ini, kemunculan varian baharu Sukhoi Su-57 mula menjadi perhatian besar dalam dunia pertahanan antarabangsa. Menariknya, perkembangan tersebut hadir ketika nama pesawat pejuang halimunan daripada Rusia itu turut semakin kerap dikaitkan dengan program pemodenan tentera udara Diraja Malaysia atau TUDM. Foto-foto awal yang tersebar di media sosial dan forum pertahanan menunjukkan sebuah Su-57 dengan konfigurasi dua tempat duduk secara tandem, sesuatu yang sebelum ini tidak pernah diperlihatkan secara terbuka oleh Rusia. Kemunculan reka bentuk baharu itu terus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai fungsi sebenarnya. Tidak lama selepas itu, beberapa media pertahanan antarabangsa mula melaporkan bahawa pesawat tersebut dipercayai sedang menjalani ujian awal termasuk taxi test. Walaupun Rusia masih belum memberikan pengesahan rasmi mengenai nama sebenar varian itu, ramai pemerhati mula merujuknya sebagai Su-57D atau Su-57UB. Berbeza dengan Su-57 standard yang hanya dikendalikan seorang juruterbang, varian baharu ini dipercayai dibangunkan untuk melaksanakan misi lebih kompleks pada masa hadapan. Kehadiran operator kedua membuka ruang kepada pelbagai peranan tambahan dalam operasi moden. Apa yang paling hangat diperkatakan ialah kemungkinan Su-57 dua tempat duduk ini bakal berfungsi sebagai pusat kawalan udara untuk drone-drone Rusia. Dalam konsep peperangan moden, jet pejuang kini bukan lagi melaksanakan operasi secara bersendirian, tetapi bertindak sebagai komander udara kepada drone Loyal Wingman. Rusia sendiri sebelum ini telah lama membangunkan drone halimunan S-70 Okhotnik B, iaitu sebuah UAV berat yang direka untuk beroperasi bersama Su-57. Kehadiran varian baharu ini sekaligus menguatkan spekulasi bahawa Rusia kini semakin serius membangunkan konsep peperangan gabungan manusia dan drone. Dalam operasi seperti ini, juruterbang utama akan memberi tumpuan kepada penerbangan dan pertempuran udara, manakala operator di tempat duduk belakang pula bertanggungjawab mengawal drone, mengurus data sensor, serta menyelaras serangan dari pelbagai arah secara serentak. Konsep tersebut sebenarnya selari dengan hala tuju kuasa besar dunia lain. China misalnya dipercayai sedang membangunkan Chengdu J-20S versi 2 tempat duduk, sementara Amerika Syarikat pula giat mengembangkan konsep Collaborative Combat Aircraft atau CCA. Perkembangan ini menunjukkan bahawa masa depan peperangan udara sedang berubah dengan sangat pantas. Pesawat pejuang generasi baharu bukan lagi sekadar platform pelancar misil, tetapi bakal menjadi pusat rangkaian aset udara yang menghubungkan manusia, drone, dan sistem elektronik dalam satu operasi besar. Selain fungsi kawalan drone, tempat duduk kedua pada Su-57 ini juga dipercayai boleh digunakan untuk misi peperangan elektronik, pengurusan medan sebenar, serta koordinasi serangan jarak jauh yang memerlukan pemprosesan data dalam jumlah besar. Walaupun begitu, banyak perkara masih belum disahkan secara rasmi oleh pihak Rusia. Setakat ini, belum ada bukti bahawa Su-57 varian 2 tempat duduk tersebut sudah melaksanakan operasi udara sebenar bersama armada drone dalam skala penuh. Namun begitu, kewujudan pesawat itu sendiri kini semakin sukar dinafikan. Pelbagai gambar dari sudut berbeza mula tersebar luas di internet, menunjukkan bahawa projek tersebut benar-benar wujud dan bukannya sekadar konsep digital semata-mata. Dari sudut geopolitik, kemunculan varian baharu ini turut memberi gambaran bahawa Rusia tidak mahu ketinggalan dalam perlumbaan teknologi udara generasi akan datang. Walaupun program Su-57 sebelum ini sering menerima kritikan kerana kadar pengeluaran yang perlahan, pembangunan versi baharu ini menunjukkan Moskow masih terus memperkukuh platform tersebut. Dalam masa sama, isu ini turut menarik perhatian pemerhati pertahanan di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Nama Su-57 pernah beberapa kali dikaitkan sebagai antara calon pesawat pejuang masa depan TUDM, khususnya dalam usaha memperkukuh kemampuan udara negara. Sekiranya Malaysia benar-benar mempertimbangkan platform seperti Su-57 pada masa hadapan, maka kemunculan varian 2 tempat duduk ini boleh memberikan dimensi operasi yang jauh lebih moden kepada TUDM, terutama dalam era peperangan berasaskan drone dan rangkaian digital. Apapun hala tujuannya, kemunculan Su-57 baharu ini jelas menunjukkan bahawa dunia kini sedang memasuki era baharu peperangan udara.
Pada masa depan, pesawat halimunan dan armada drone berkemungkinan besar akan beroperasi sebagai satu pasukan, sekaligus mengubah sepenuhnya cara peperangan udara moden dijalankan.